Assalamualaikum. Yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Syah Arifin, saudara Syah Ibrahim, saudara Mustafa Ilyas. Itu juga saudara Bakat Ahmad, saudara Azrul Jalil. Saudara, jangan lupa like, share dan subscribe di Instagram juga, di samping itu dengan TikTok. Saudara Samsiah, Puan Samsiah Yati, Aminah Kak Minah dari Terengganu, saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Anwar Mansur, saudara, saudara Cik Mat Mohaini, juga Joka, semoga sihat walafiat, Puan Hasnah Jaafar, Waalaikumsalam, saudara Fauzi Ripin, saudara Satria Setiawan dari Mengelembu, Perak, saudara, Rina Aziz, apa khabar Puan, saudara Badrul Hisham, begitu juga saudara Mustafa di Instagram, saudara Syah Ali Ahmad, Puan Syarifah Hafifah, Waalaikumsalam, saudara Zek Zul, saudara Mat Zaki di Instagram, Puan Siti Rahmah, Muhammad Ali, saudara Paipon dari Penang, apa khabar? Doa saya agar sihat walafiat. Saudara Ibrahim Cik Muda, Bob Azhar, saudara Azrul Jalil, Aidi Budiman, saudara Zaini Castello, begitu juga dengan saudara Muhammad Asri Dir, Abu Ubaidah, Puan Hamidah Kamat, saudara B, Pustop K, tak tahu siapa, saudara Abdul Hamid, ini teman kita di Instagram. Jangan lupa saudara, yang saya harap daripada anda ada like, share dan subscribe. Saudara, Hijau Bumi, Puan Rusmini daripada Pontian, terima kasih. Begitu juga dengan Raja Kamal, Raja Baizan di Sungai Petani, apa khabarku? Saudara Mak Jaiz, saudara Azri Nordin, apa khabar saudara? Sahabat malam bersama dengan saya. Ada kalanya kita bertukar-tukar fikiran, saudara. Saya tak ambil hati pun, saudara. Puan Syafiah Kamarudin, Puan Hamidah Ahmad, saudara Puan Normah Amin. Begitu juga dengan Awang Yusof, Madam K, saudara Ismail Azimi, saudara Joka Karim dari Taiping, Yaumah Waras di Instagram, saudara Mat Zubaidi, saudara Mak Kori, saudara Pak Cu dari Langkap, Perak, ya. Begitu juga dengan saudara Muhammad Razi, Sajali, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya santuni satu persatu, ya, saudara Capal Misteri, saudara Choco Dips Empire, Puan Hamizah, saudara Abdul Rahman, saudara Muhammad Zabaidi, Sazali, saudara MH Amda Darwin, saudara Nur Hisham, ini di Instagram. Kita juga dengan saudara Ramli Karim, apa khabar? Orang Keluang, Sutra Naqiyah, Rusining Kurungot, Rusli Samsudin, dan teman-teman yang lain. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita. Ini adalah laporan yang dikirimkan kepada saya oleh saudara Jamil Idris dan saudara Rio. Hari ini, hari Isnin, tanggal 12 September, merupakan hari yang ke-908 COVID-19 melanda negara kita, saudara. Dan dari laporan tersebut, ada pengurangan lagi. Alhamdulillah, susut sedikit. Kemarin 1971, tapi semalam 1483. Namun jumlah terkumpul sudah pun 4,805,107 orang. Cucu saya ni dia nak masuk, dia senyum. Okey, dia mesti nak masuk juga, saudara. Dan rupanya semalam ada 3 kematian. Ya, saudara Jamal Arifin, pecinta UMNO, saudara Kuih Seruh, Asyik Zul, Abang Tony Durian. Dari dapatan saya, saudara, 3 kematian semalam, terdapat peningkatan jangkitannya. Alhamdulillah di 4 negeri ada meningkat, tapi lain-lain negeri susut sebanyak 11 negeri. Sementara itu di Johor nampak bertahan. Johor jangkitan tidak berubah, iaitu 73 jangkitan. Di Perak susut 138, Selangor susut 268, wilayah Persekutuan juga susut 328, di Sabah susut 127, cuma negeri Sembilan sahaja meningkat balik 110. Itulah 5 negeri saudara yang jangkitannya di atas 100, yang lain di bawah para 100. Jadi berusahalah kita untuk memutuskan jaringan sebaik mungkin, saudara. Laporan ini usai, saudara Ehwa Haris Riza, saudara Openg, saudara Puan Kalsum, begitu juga Ahmad Faruza, Muhammad Syahrul Abdul Karim,
saudara Tai Long, Nazri Tengka, saudara Azawan. Ya Puan Kasum, kita masuk segmen e-commerce. Berniaga saudara, cari rezeki yang halal. Jadi kalau saudara punya produk, hubungi Al-Azhar di talian 0113341241. Ya, saudara. Al-Azhar dia masih memasarkan dia punya pestangi, Al-Bakur. Di samping itu, parfum minyak wangi daripada tanah Arab dan juga gula O. Ini untuk mereka yang conscious ataupun memikirkan bagaimana mengurangkan gula. Saudara SL Service minta jasa baik kawan-kawan semua, tolong share katanya. Puan Hatijah, Saudara Abu Halim, Puan Rohani Jonit. Jangan lupa share, like, subscribe di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok. Saya pun baru buat 2 hari lepas, saudara. Kalau anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah lain tak ada, dia berniaga dendeng manis Siti Farehah. Untuk teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, untuk mendapat bekalan buah-buahan, boleh berhubung dengan Saudara Syauqi di talian 012-357-5703. Dan akhir sekali, saudara, makanan kegemaran saya memang sedap, iaitu popiah sira Lady Maria, saudara. Rasanya pedas, rengop dan manis serta mampu beli. Murah. Hubungi Saudara Nizam di talian 019-435-1203. Saudara Norjiz, Nursyidah Kashim, Saleh Lamsyah, Hazamidin, Awi Apa khabar Awi? Daripada Oslo, Norway, Saudara Awi Saudara Rosli Abdul Ghani, Saudara Mei Jaka Linglung, Rosli Muhammad. Kita juga dengan saudara Manap Talib. Saudara, kita masuk sekarang ni segmen biasalah, saudara, iaitu naluri kehidupan sebagai panduan kehidupan kita, saudara. Kerana daripada Adi bin Amirah Al-Kindi, dia berkata, saya mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk satu pekerjaan atau urusan, kemudian dia menyembunyikan dari kami meskipun sekecil sebatang jarum atau sesuatu yang lebih kecil dari itu, maka itu adalah gulul pengkhianatan, yang mana pada hari akhirat nanti akan dibawa untuk didakwa. Adi bin Amirah berkata, kemudian seorang lelaki hitam dari Anshar berdiri menghadap baginda Rasulullah seolah-olah menyatakan, aku melihat. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, kalau begitu saya akan tarik kembali tugas yang pernah anda bebankan kepada saya. Dan Nabi bertanya, ada apa dengan kamu? Dia menjawab, saya telah mendengar bahawa kau bersabda seperti ini dan seperti ini. Itu maksud perkataan di atas. Jadi baginda Rasulullah berkata, sekarang saya sampaikan bahawa barang siapa dari kalian yang kami tugaskan untuk satu pekerjaan, hendaklah ia membawa kembali seluruh hasilnya, sama ada sedikit atau banyak. Kemudian apa yang memang diberikan untuknya, ia boleh mengambilnya. Dan apa yang memang dilarang untuknya, maka ia perlu menahan dirinya. Ini hadis riwayat Muslim, saudara. Artinya, setiap orang yang menjawat sebarang jawatan dalam organisasi atau jabatan, serta juga amanah dan tanggungjawab yang diberikan, perlu dilaksanakan sebaik mungkin. Sebagai pekerja yang dibayar upah atau gaji, adalah menjadi tanggungjawabnya untuk melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh dan penuh amanah. Sama ada tugas yang berupa perkhidmatan atau servis, ataupun menghasilkan produk, maupun yang berkaitan dengan harta. Kerana Rasulullah SAW mengingatkan, jika urusan yang diamanahkan itu berkaitan dengan harta, maka ia berkewajipan untuk menyerahkan kesemuanya kepada majikan. Dilarang mengambil atau menyembunyikan untuk kegunaan pribadi, walaupun hanya sebesar jarum. Jika ia merupakan hak awam, maka dilarang sama sekali mengambilnya untuk kepentingan diri. Ini pesan Rasulullah, saudara. Jadi kerana Allah mengingatkan, dan barang sesiapa yang berkhianat, menggelapkan sesuatu, dia akan bawa bersamanya pada hari kiamat kelak apa yang dikhianatinya. Kemudian tiap-tiap seorang akan disempurnakan balasan baginya apa yang telah diusahakannya, sedangkan mereka tidak akan. Kerana Imam Al-Razi dalam tafsir ambil hak negara secara diam-diam ataupun sembunyi, saudara. Jadi semua orang harus bersikap amanah, saudara. Saudara Muhammad Azmi, apa khabar, saudara? Saudara Osman Amin Husin, Saudara Saleh Yahya, begitu juga dengan Azizam Rosli Muhammad di Instagram. Baik, saudara, kita masuk segmen mutiara kata. Kerana
teman kita Tan Sri Osu menghantar kiriman pagi tadi. Dia kata kesulitan itu bagaikan air yang keruh. Kesulitan itu bagaikan air yang keruh. Janganlah mengaduknya, jangan mengeruhkannya. Jadi bersabar sahaja dan sentiasa bertenang. Kerana air yang keruh itu pasti akan jernih juga akhirnya. Jadi kalau kita tengok air yang keruh itu saudara, jangan kita kacau. Tunggu dulu, tenang dulu, kerana ia pasti tenang dan jernih kembali. Begitu juga dalam kehidupan kita. Segala masalah yang kita alami apa semua tu, bertenang. Kalau kita bergaduh, sama-sama suami isteri, jangan terus bergaduh lagi, jangan dikeruhkan perbahalan itu. Bila kita bersahabat, jangan kita terus menerus mengungkit dan sebagainya. Adalah lebih baik untuk bertenang. Itu yang kita ceasefire, relax dulu saudara, antara satu sama lain. Saudara, bagi saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara supaya mereka jangan berbelanja tanpa had, kerana negara akan muflis. Baik saudara, tajuk bicara malam ini sebenarnya saudara adalah antara anda dan saya. Apa dia antara anda dan saya? Sabar dulu saudara. Kita santun dulu pantun Pak Nazil yang mengantar kiriman petang tadi kepada saudara Wak Rafi'i, saudara ini saudara Puan Hamidah Rashidah, saudara Hashim Khaldi, pantun Pak Nazil. Beliau hantar pada saya petang tadi. Katanya, sengalnya bahu lama menenon, bersama gugup bertambah sakitnya. Sudah tahu nakodanya lanon, mengapa sanggup sekapal dengannya? Itu Pak Nazil bertanya. Dah tahu nakoda tu lanon, yang kau duduk satu kapal dengan dia, buat apa? Tambah Pak Nazil lagi, gajah dijenut tampak ceria, jilat seada anak dimanja. Rasuah dianut serata dunia, bukan melanda Malaysia sahaja. Jadi masalah rasuah ni di mana-mana pun, dari dulu lagi. Sebab itu Islam melarang kita terjebak dalam rasuah. Jadi saya suka Pak Nazil, dia akan menjelaskan apa maksudnya jenut. Jenut tu J-E-N-U-T, ialah tempat binatang menjilat garam. Gajah ke, lembu ke, kambing ke, binatang ni memerlukan garam. Jadi gajah dijenut tampak ceria. Jadi bila gajah tu, bila dia jilat garam tu, nampak ceria. Jilat seada, anak dimanja. Dia ada anaknya. Jadi rasuah dianut serata dunia, bukan melanda Malaysia sahaja. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang cukup berarti dan amat bernilai pada kita saudara. Jadi saudara, seperti biasa, saya harus memberi peringatan saudara Otai 67, saudara Asul Siawan, saudara Muhammad Syaril, Joka Karim. Baru untuk hari ni, sabar dulu saudara. Saudara Muhammad Syaril Adam. Saya perlu memberi peringatan dulu saudara, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga apa yang anda lontarkan dalam face saya ini, dalam halaman saya ini, juga anda bertanggungjawab. Kerana saya tidak mampu untuk anda lakukan. Ya saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya tidak lain tak bukan hanya sekadar memberi informasi dengan saya. Dan prinsip kita, asasnya saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau saudara nak menyantun ni, santunlah dengan bahasa sebaik mungkin, kerana kita adalah warga cinta damai. Saudara, ingat prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree saudara. Itu prinsip kita saudara ya. Dan hari ini saya nampak dari pagi tadi sampailah ke petang, alhamdulillah ada nampak cahaya sikit, suasana ada terang sedikit. Tapi malam tadi tu nampaknya dah mendung balik, tak tahulah kita. Jadi teman-teman berhati-hati, kerana awal pagi nanti akan berlaku air pasang besar, sebagaimana yang saya umumkan semalam saudara. Dan keadaan ini boleh mengundang banjir seandainya berlaku hujan malam ini saudara. Itu saya ingatkan anda, lain tak ada lebih saudara. Terima kasih Saudara Muhammad Syaril, UMNO Juara Rakyat, Mama Mayuh, Puan Malnah Cik Mat, Saudara Jamiah Abdul Latif, Muhammad Daud alias Saudara Saf Hasan. Saya satu benda yang saya terima kiriman, ini rayuan sebenarnya. Saya mulakan bicara kita malam ini adalah rayuan daripada Yana, anak Datuk Seri Najib. Sebab dia mengatakan, dia kata, Daddy ada buat skop hari Sabtu lepas. Ini tentang berhubung semalam ada orang bertanya dengan saya, macam mana kedudukan Datuk Seri Najib di penjara. Jadi Yana hari ini menghantar kiriman, dia kata Daddy ada buat skop hari Sabtu.
dan doktor menemui banyak ulcer yang baru dalam perutnya. Ia adalah masalah sama yang berulang sejak lebih 15 tahun lalu. Jadi pada tahun 2010, umum mengetahui bahawa beliau dimasukkan ke hospital selama beberapa hari kerana masalah tersebut. Pada tahun lalu, beliau juga dimasukkan ke ICU di hospital swasta selama kira-kira seminggu, di mana beliau telah menerima pemindahan darah bagi menggantikan darah yang hilang akibat pendarahan dalaman sebanyak 5 beg darah. Jadi semasa skop, doktor di HKL juga melakukan biopsi yang menyebabkan sedikit pendarahan dan ulcer terpaksa diklip untuk menghentikan pendarahan. Dia diminta untuk menjalani pemerhatian di HKL tetapi ditolak. Ini kata Yana. Dr. Dishah dan beliau hadir ke mahkamah pagi tadi. Doktor juga telah menukar ubat-ubatnya daripada jenis yang biasa beliau makan sejak bertahun-tahun dan menghantarnya kembali ke Kajang. Dan pagi ini, pemeriksaan telah oleh pembantu perubatan menunjukkan bahawa tekanan darah Daddy sangat tinggi. Mungkin disebabkan oleh pertukaran ubat yang telah dilakukan. Dan ini menyebabkan Timbalan Pendakwa Raya memberitahu hakim pagi tadi bahawa kesihatan Daddy tidak berada dalam keadaan baik dan beliau perlu dihantar ke hospital. Atas dasar kemanusiaan, keluarga kami merayu kepada pihak penjara, pihak hospital dan kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri untuk melakukan perkara yang betul dan membenarkan Daddy menerima rawatan serta pemerhatian perubatan yang sewajarnya. Ini rayuan anak Datuk Seri Najib minta supaya bapanya diberikan rawatan kesihatan. Sepatutnya begitulah saudara. Kita hukuman jalan kalah juga, tapi bukanlah untuk lari dari penjara dan sebagainya. Dan saya tengok tadi media Sinar pagi tadi melaporkan bagaimana kesan daripada tekanan darah Datuk Seri Najib yang berada pada tahap tinggi dan berbahaya. Maka permohonan dibuat. Yang buat permohonan untuk Datuk Seri Najib dihantar ke hospital adalah ini Pendakwa Raya. Ini bukannya peguam yang minta, Pendakwa Raya. Sebab dia kata Ghaffar Sirram beritahu hakim bahawa keadaan kesihatan Datuk Seri Najib nampaknya teruk dan perlu dihantar ke hospital. Ni saya nak jawab saudara bila orang kata bahawa kantoi Datuk Najib nak menipu. Tidak, yang minta supaya beliau dihantar ke hospital adalah Pendakwa Raya sendiri. Sebab dia tengok, dia melihat keadaan situasi dan wajah Datuk Seri Najib yang sudah pucat dalam keadaan susah begitu, maka dia minta mahkamah hantar. Maka sebab itu dia kata tangguhkan dulu perbicaraan, hantar ke hospital Kajang untuk pemulihan, dan selepas dia belum mendapat ini rawatan, hantar balik ke Kajang. Tak adalah tinggal di hospital saudara. Sebab saya kata bila ada orang mengatakan seolah Datuk Seri Najib lari, itu tak betul tu. Yang minta untuk dihantar ke hospital adalah Pendakwa Raya sendiri. Saya kena cakap yang benar saudara, bukan saya nak menegakkan benang yang basah saudara. Dan bagaimanapun perbicaraan besok akan disambung semula. Jadi saudara, dalam keadaan begini kita bersamalah berdoa agar beliau sembuh. Ya, hukuman jalanlah, perbicaraan jalanlah juga. Tak ada masalah pada kita pun. Saudara jangan lupa saudara bahawa satu ketika dulu ini teman-teman daripada Parti Keadilan, janganlah tuduh mantan Presiden UMNO ni nak lari dari penjara. Tidak. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga pernah pada 30 Jun, sila refer dia punya tweet Datuk Seri Najib 30 Jun tahun 2015. Kerana waktu itu kedudukan kesihatan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga terjejas. Sewaktu beliau berada di penjara, Datuk Seri Najib memaklumkan bahawa dia kata selaku Perdana Menteri ketika itu beliau mengarahkan agar pihak berkenaan memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima rawatan sewajarnya. Ini saya tengok kena kita nak bercakap kena ada fakta saudara. Ini pada tahun 30 Jun 2015. Kemudian pada tahun yang sama, pada bulan 12 November, ketika itu beliau berada di London. Datuk Seri Zahid sendiri selaku Timbalan Perdana Menteri, selaku Menteri Dalam Negeri, dalam satu kenyataannya sebagai Timbalan Menteri, dia mengumumkan katanya bahawa kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Najib selaku Perdana Menteri dan beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri, beliau menyatakan bahawa kerajaan membenarkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapatkan rawatan dari pakar perubatan dari luar negara seperti yang dikendaki oleh keluarganya. Jadi saudara, tak usahlah kita bila Datuk Seri Najib sakit kadang begitu, jangan kita tuduh muka-mukaan.
Saudara, ini saya nak bagi tahu kepada teman-teman daripada Parti Keadilan. Kita boleh berbeza pandangan, berbeza pendapat dari segi politik, tetapi kalau sakit, sakitlah. Itu keadaannya. Ya, cuma satu yang menyedihkan bagi saya, dah berulang kali dilaporkan kedudukan, kesihatan Dr. Najib, tapi sahabat karib yang pernah berada dalam kabinet beliau, yang Perdana Menteri, dia boleh pergi sebab dia dia punya degree sebagai Perdana Menteri, dia boleh melawat penjara dan sebagainya. Pergilah tengok, bertanya khabar orang sakit, itu saja saudara, lain tak lebih daripada itu saudara. Baik saudara, itu bab Dr. Najib. Hari ini saya nak ada perbezaan sikit. Hari ini saya nak berkomunikasi dengan pelayar-pelayar saya. Sebab kita mendengar, menurut kata Gajah Petra, negara kita ni sekarang ni, pentadbiran negara kita katanya dah rosak sistemnya. Saudara, malahan saudara Zamir Ibrahim pun pada jijik lah nak menyebut nama orang-orang tertentu dalam keadaan yang tak menentu. Saya melihat sebenarnya saudara, bahawa sebagai pemimpin politik, sebagai pemimpin, sebenarnya kita ni sebagai orang politik ni ada 3 penyakit. Ini saya melihat 3 penyakit itu, penyakit kudis, penyakit kurap, penyakit kutil. Saya petik sebab kenyataan ini pernah dilontarkan oleh Ustaz Husyam. Datuk Husyam Badarudin pernah menyatakan, itu dalam agama. Saya rasa dalam politik pun tak lari juga, iaitu kudis, kurap dan kutil. Maksudnya bukanlah kudis. Kudis artinya kurang disiplin. Pemimpin kita ni artinya kurang perhatian. Sebagai pemimpin mereka kurang memerhatikan. Dan kutil itu kurang teliti dalam melaksanakan tugas. Maka jadilah negara dalam keadaan yang cacah merbah saudara. Itu keadaannya saya melihat. Sebab itu macam kata saudara Zamir Ibrahim semalam, nama orang tentu yang mengkhianati perjuangan katanya. Dalam keadaan begini, malam ni saya nak tanya anda. Anda boleh melontarkan, saya nak tengok apa pendapat anda, saudara. Saudara Paduka Dama, saudara Rosi Yunus, Maimah, Ron Chiu, begitu juga Abdul Malik, saudara Sulaiman. Kalau boleh saya tulis nama dari mana. Sebab pertama sekali, apakah perasaan anda kalau anda warga UMNO, saudara, apabila adanya ahli parti yang bersikap khianat terhadap parti sendiri? Apa pandangan anda? Jangan tanya pendapat saya. Dan macam kita lah sebagai ahli parti biasa diperangkatkan umbi, jika buat silap maka dia ambil tindakan disiplin. Tapi kalau pimpinan di atas melakukan kesilapan, tidak pula dia ambil sebarang tindakan. Kerana setiap keputusan bila kita berpolitik dalam parti, setiap keputusan dibuat melalui persidangan. Kalau di cawangan, persidangan cawangan. Adalah usul, ada dia punya ucapan penangguhan, ada permintaan. Saudara, kalau di peringkat Malaysia, ini perwakilan ke Perhimpunan Agung, PAU, iaitu perhimpunan. Jadi kemudian kalau di bahagian, usul-usul dibawa bahagian yang dihantar pada ibu pejabat, akhirnya diusul. Selepas itu Majlis Tinggi meneliti. Selepas diteliti, dibawa ke perhimpunan yang selalu kita sebutkan PAU. Sebenarnya sebagai PAU itu adalah dewan yang tertinggi yang mengatasi segala-galanya. Sesiapa saja yang melanggar ketetapan dalam Perhimpunan Agung, maka dia dilihat mengkhianati parti. Sila saya buka sekarang ni nak dengar apa pandangan anda. Mereka yang khianat dan sebagainya. Saya nak tengok. Saudara Rosdin dia kata pecat pengkhianat. Okey. Saudara Asmah Ahmad marah. Saya beliau dari Semban rasa marah, ya saudara. Saudara Ismail Muhammad, itu tandanya orang berpaling tadah. Kuih seruh dia kata pecat saja. Saudara Mazir, saudara Joka Karim dia kata buang saja, dia kata. Nah saudara, live saya yang ini hari ini saya yakin dilihat ditonton oleh Presiden. Sebab dia pun nak tahu juga, sebab saudara 17 September ini akan ada persidangan mesyuarat Majlis Tinggi. Ada keputusan yang akan dibuat. Jadi saya nak tanya tu. Saudara Sarifuddin Syari pecat saja. Saudara Rosli Tahir dia, itu saya dah beritahu soal ni. Sekarang ni saya dah bercakap tentang ahli-ahli yang mengingkari apabila keputusan parti dan Perhimpunan Agung UMNO anda ada ahli yang melanggar. Saudara Rosli Rahim, bukan semua informasi RPK sampah. Ya okey, saudara Ahmad Yusof.
Teruk dia kata. Dia lebih banyak orang suka pada Maidin pula dah. Saudara Zaini, ahli tersebut diambil tindakan dan patut dipecat. Ini daripada Papa ya, saudara Zaini. Saudara Jaafar Din dari Kok Diang. Saudara Jamal Arifin minta ada tindakan disiplin. Saudara Katak Pisang, ramai pemimpin UMNO makan rasuah. Jadi kena bersihkan semua perasuah dalam parti. Saudara Norma Amin pecat saja. Saya lantarkan, saya sebut nama anda sebab saya yakin Presiden dengar ni. Mungkin saat ini dia duduk di rumah lepas dia buat solat istikharah dan sebagainya, dia dengar. Saya lontarkan benda ini supaya dia mendengar. Jadi saudara Asharuddin Kaha ambil tindakan disiplin yang sewajarnya. Saudara Alias Muhammad, tindakan terbaik gantung atau pecat sebagai pengajaran kepada ahli lain. Saudara Abdul Halim, buang saja. Saudara Amy Bashir, semak je kalau disimpan. Saudara Mbak dari Denai, sudah ada dalam syarat dalam UMNO, harus diambil tindakan. Tak kira kedudukan mesti dipecat. Saudara Awang Yusof dari Tanah Merah, Kelantan, pecat dari UMNO. Saudara Norwich, tindakan disiplin, gantung keahlian. Saudara Dek Mahathir minta disingkir dan cuci sampah-sampah yang ada. Saya baca supaya Presiden dengar. Sebab Ahli Majlis Kerja Tinggi dengar. Saudara Hamzah Muhammad pecat pengkhianat parti. Saudara Roni MP ambil tindakan tata tertib dan buat konseling pada dia. Okey. Saudara Nur Yusri Awang pecat sebelum melarat. Saudara Nur Azia Azizan gantung keahlian. Betul bidilah. Baidilah jangan sembang lagi, buang segera. Kalau manusia kita pecat sajalah katanya. Saudara Rantapan Kasih teliti, apa lagi katanya. Saudara Surati Husin buang terus dari UMNO. Saudara Rosnan Khalid pecat. Walaupun Perdana Menteri pun pecat juga mintanya. Saudara Nasrul Nizam kerana berani mengambil tindakan. Saudara Hazim Azim gantung dulu. Saudara Ali Jasin bubar parlimen. Jangan bazirkan undi anda. Saudara Ramli Karim, banyak kali dah saya dah bercakap, harap dengan Presiden UMNO tegas, pecat saja. Ini Saudara Haji Aswa pecat. Saudara Wan Safi gantung keahlian. Saudara Aziadin Latin sepatutnya dulu dah dipecat pengkhianat dalam UMNO. Saudara Sembowi digantung keahlian. Saudara Salihuddin Rakim buat saya yakin ikut saja perlembagaan, ambil tindakan sewajarnya. Itu yang sebaiknya. Saudara Muhammad gantung penjara. Saudara saya tengok di sini Saudara Badrul Hisham dia minta pecat. Yang mana ikut di Instagram, ini juga di Facebook. Yang mana sempat saya baca sebab laju naik ni. Saudara Zulfid dia kata pecat saja. Saudara Syahrudin Yahya ikut perlembagaan. Saudara Ismail Jafri singkir saja mereka yang khianat. Saudara Ayahanda Ishak menarik rambut dalam tepung. Kalau boleh berbincang dan dapatkan keputusan sewajarnya. Saudara Muhammad Daniel Azizan, jangan bagi muka dekat pengkhianat. Pecat terus. Sebabkan mereka lah UMNO itu bermasalah. Saudara Samad Mat, saya tak mau sebut nama siapa sebab ada beberapa orang pemimpin UMNO yang mengkhianati. Sebab saya jelaskan saudara, yang mengkhianati keputusan Perhimpunan Agung UMNO. PAU memutuskan kita tak mau kerjasama dengan Perikatan Nasional, tak mau kerjasama dengan PBM dan minta diadakan pilihan raya. Ini keputusan peringkat akar umbi yang menyantuni di Perhimpunan Agung UMNO. Saudara Pak Abdul Rahman buang semak je dalam parti. Saudara Muhammad Syukri ikut law UMNO. Saudara Cik Jun pecat. Saudara Errol Aswad ambil tindakan disiplin segera. Saudara Wallah yang mana pengkhianat singkirkan. Banyak lagi yang berkebolehan, bukan macam dulu-dulu katanya. Saudara Pok Ya ada 3-4 nama disebut, suruh buang saja. Saya tak akan menyebut nama saudara. Ini kalau saya buat begitu artinya saya tak ikhlas dalam pencerahan. Saya nak bagi tahu semua begini supaya Presiden mendapat kekuatan bila nak ambil tindakan. Saudara Rosli Muhammad pecat. Saudara Rosli 68 harap Presiden tegas, jangan main tarik tali. Saudara Badrul Hisham, UMNO tak rugi kalau pecat diorang tu semua. Saudara ini Asyak dia kata pecat.
saudara Pak Uda pecat 6 Jahmanam. Pulanglah. Saya cuma boleh sebut 6 orang ke, 5 orang ke, 3 orang, itu saja. Tapi nak sebut nama satu-satu tak boleh, saudara. Ini live saya ini ditonton oleh ramai orang, tak baiklah saya sebutkan nama, saudara. Saudara Ismail Abdul Rashid, gantung keahlian dan kemukakan calon muka baru dari golongan muda yang berkaliber untuk memantapkan lagi kekuatan UMNO. Saudara Ismail. Saudara Rashid Mustafa, Presiden UMNO ni penakut. Cakap besar. Tapi, minta maaf, bahasa elok-elok sikit, saudara. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang bagi saya yang melanggar kita punya naluri secara bahasa harmonis. Saudara. Saudara Ishak Mazin, buang semua parisi UMNO. Saudara Sulin Kasim, pecat saja pengkhianat-pengkhianat parti. Saudara Yub Jalil, yang khianat, pecat. Saudara Wong Johor, ini gambar apa ni Wong Johor ni. Saudara Wong, gunting dalam lipatan, api dalam skam. Saudara Misar Ahmad, tak guna simpan, nanti rosak UMNO, pecat saja. Saudara Rosdin Zahni, pecat, saudara. Nah, bila saya sebut ni, saya mengira juga berapa jumlah sebenarnya. Man JB, dia kata pecatkan dia. No Zaman, untuk memantapkan, kalau boleh, pecat saja. Saudara Zack Perry, kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Saudara Hans Kolnago, dia minta saya sebut nama, saya tak boleh. Saya minta maaf, saudara. Pencerahan saya ni, saya bukan macam setengah orang. Main rumbu je, nanti jadi masalah nanti, saudara. Saudara Abdullah Cik Mat, pecat saja. Tapi saudara Rosli, dia kata tak sebut nama pun, kami tahu siapa pengkhianat. Saudara Awangku, dia kata boleh jalanlah dari UMNO mereka ni semua. Saudara Ismail, saudara Rosnani Ismail, kami sokong penuh Datuk Zahid ni, saudara. Saudara Saidah Hamid, patutnya dah lama dipecat. Saudara Rashid Mustafa, pecatlah. Kalau berani. Dia kata Roslan Haji Dolah, hukum cuci bangunan UMNO. Saudara Madir ditanya, saya tak dengar lagi, saya tak dapat bual dengan beliau. Saudara Bakat Ahmad, Negeri Sembilan, dia kata pecat. Saudara Ismail Omar Ismail, pecat semua pengkhianat. Kami di Akad Umbi boleh mengagak siapa yang mengkhianati suara perwakilan. Abdullah bin Mat, yang terbaik pecat saja. Saudara Rizal Syahri, banyak pengkhianat dalam UMNO, jangan dibiarkan. Saudara Nur Zaman, dia kata pecat. Ertinya, saudara, selama berapa minit ni, saudara? Selama lebih kurang dalam 20 minit saya bercakap ni, semua minta pecat. Datuk Seri Presiden, dengar. Ini saya cakap, bukan saya yang cakap, ini ahli. Peringkat Akar Umbi, Saudara Ramli Abdul Rahman, tindakan disiplin, pecat. Saudara Aziz Talib minta pecat. Saudara, jadi Tri Zainal, Saudara Idris Ismail, pecat. Tak ada satu pun nak mempertahankan mereka, Datuk Seri Presiden. Saudara Minhat, dia kata yang elok pecat. Saudara Bakri Japri, lalang tak payah dibiarkan, nanti merebak membawa masalah dalam UMNO. Mat, 5-6 orang tu harus disingkirkan, jangan ada dalam UMNO. Saudara Rafi Kelapa Muda, sewajarnya dari awal disingkirkan pengkhianat. Saudara Rocu, dia kata naikkan pangkat. Saudara Joka Karim, buang aja kerak-kerak atau kelongkang. Saudara Zulkifli ni terajang aja ni. Jadi saya tak menggunakan bahasa begitu. Itu ada orang lain yang suka guna perkataan Zul, terajang, tendang, susah. Kita dengan baik, kalau rasanya perlu disingkir, kita singkirkan. Macam Imam Ahmad, dia kata singkirkan saja pengkhianat. Kerana hilang seorang, 3 juta lebih lagi akan sokong Presiden. Saudara Rashid Shah, dia kata pecat. Saudara Ahmad Sani, dia kata BN bungkus. Apa macam mana pula ceritanya? Bukan saya bukan kata nak dapat survey saya menang tak menang atau tidak, tapi ini tentang dalaman parti UMNO. Saudara Fazilah Abdul, dia kata parti terbuka memang terkenal. Saudara Muhajir Langgo Muhajir, pecat. Tak guna disimpan. Saudara Iskandar Zulkarnain dari Termeluh, geram dengan pengkhianat UMNO. Saudara Matpiah Mentol, pecat semua yang khianat. Saudara Lobai Zamri, tak percayalah boleh buat apa ni, bolehlah mereka tu boleh buat lalang untuk dibakar. Saudara Pak Dindek, bila musuh dalam selimut. Saudara Yusri Labidi, pecat. Datuk Seri Presiden, saya yakin anda mendengar live saya ini, saya mengutarakan, sebut saya nama tu.
Cuma mereka tak sebut dari mana tu. Saudara Azman Muhammad Idrus, saudara Ishak bin Ahmad Saripah, pecat jalan yang terbaik. Saudara Hashim Alias, salam dia kata, sepon pokok kalau tiada akar umbi, lambat laun pasti akan mati. Lantaran itu sirami dan baja katanya. Jadi saudara Pak Hakim pecat. Walaupun undi dah 5-6 penggal dah. Saudara Tapan Kasih pecat is mandatory. Saudara Mifi Rashid, Sikito ni dah lama dah dia kata. Saudara Dian Shah, saya sebagai rakyat biasa dah nampak siapa yang setia terhadap parti. M. Pedu D sepatutnya masa jadi timbalan dulu pun dah boleh dipecat katanya. Jadi saudara Fazil Zakaria kasih pecat. Jual longgok aja katanya, marah betul dia orang. Saudara Pak Ding dia kata bagi masuk dalam selimut, singkirkan. Jadi saudara Yahya Aris wajib pecat. Dia berperak saudara Yahya Aris. Siti Rohana Taib buang saja. Fulansi selamat malam, okey. Siti Khatijah Osman patut lama dah dipecat, 5-6 orang dia kata. Saudara Harina Samsudin pecat semua yang terlibat dengan rasuah memalukan. Saudara Mak Nazir Syafi'i jangan bagi muka lagi pada pengkhianat. Saudara Zian Yan, Presiden mana berani nak pecat. Itu saudara Presiden, anda dengar sendiri, ahli-ahli bercakap. Saudara Mi Komo pecat. Saudara Rosman Ahmad suruh dia bergambuh di UMNO. Kasar ni, dia orang marah ni Presiden. Masalah besar sekarang ni. Ini Pok Cham Basering, kami sentiasa dekat setengah jam saya menyantuni anda. Itulah saya minta agar Datuk Seri Presiden tengok live saya ini. Kalau beliau sedang menonton, alhamdulillah. Kalau tidak, saya akan rekod, saya akan hantar pada beliau. Inilah kehendak ahli akar umbi yang tidak ada berkepentingan, yang mereka ini setia pada parti, saudara. Kalau si santun ni sampai habis tak selesai lagi cerita ni. Kerana kita faham. Mereka ini lain tak ada, saudara. Mereka meletakkan kepentingan diri mereka untuk memburu pangkat, mencari harta. Soal UMNO ni nak jahanam kepada mereka, mereka tak ambil kisah. Sedangkan UMNO tidak meletakkan nawa itu untuk mengejar pangkat, harta dan sebagainya. UMNO itu syumur sikapnya, perjuangannya. Sebab itu saya akan marah kalau orang bercakap pasal UMNO macam-macam, saudara. Isa Ismi dia kata salam sakau. Tak tahulah. Saya tahulah Isa Ismi itu bukan ahli UMNO lah. Saya nak tanya ahli UMNO. Ni warga UMNO Azman Bahrum pecat, saudara Muhsin Dollah pecat, saudara Wan Hapak dia kata dah terbukti pengkhianat, pecat. Saudara Rani Hani pecat now sekarang. Saudara Rosli pengkhianat dan perasuah wajib disingkirkan, tangkar hantar ke zoo. Saudara Pak Him pecat. Okey saudara, saya terus nyatakan, sebab saya akan kumpul malam ini juga, saya akan sampaikan pada Presiden. Ini adalah suara akar umbi, saudara. Sebab sekarang ni kalau tidak nanti orang akan berkata apakah UMNO akan terkubur sekiranya berlakunya perpecahan dalam parti. Jadi Presiden pun dia memikirkan kalau nak ambil tindakan nanti berlaku perpecahan, kita saling bergaduh sama sendiri. Itu yang dia lambat bertindak pada keyakinan saya. Dia tak cakap begitu. Mungkin saya memikirkan bahawa beliau merasakan kalau ambil tindakan sekarang mungkin bergaduh. Tapi kalau dah dengar apa yang anda nyatakan gini, Saudara Rusmini dia kata Presiden berani ke? Saudara Awang Yusof dia kata dari Tanah Merah pecat segera. Saudara Rosli pengkhianat dan perasuah wajib dipecat. Saudara Pak Him sila pecat. Saya tak mau sebut nama siapa, tapi apa yang dah tulis di sini saya cuma minta satu saudara. Gunakan bahasa yang harmonis. Jangan maki hamun mereka. Saudara, kita rasa kalau macam pengkhianat parti perlu dipecat. Itu boleh. Tapi janganlah kita mencarut dan sebagainya, saudara. Kerana semalam, saudara, macam saya katakan, Datuk Seri Zahid dia secara tidak berselindung, dia menegaskan bahawa kepimpinan UMNO sudah pun dapat menghidu bangkai-bangkai tikus yang berada dalam air, yang air itu tidak boleh diminum. Beliau menyatakan beliau dah mengenal pasti musang-musang berbulu ayam. Mereka yang bersikap gunting dalam lipatan, dan mereka inilah yang memecah belahkan parti. Akhirnya parti kita berada dalam berantakan untuk kita menghadapi pilihan raya. Itu keadaannya. Saya cuma menzahirkan rasa sedikit kesalahan. Apabila pilihan raya masih ditangguh-tangguhkan lagi, maka seolah-olah memberi ruang kepada parti pembangkang untuk membelasah UMNO.
So macam malam tadi saya dengar, saya mendengar malam tadi apabila diadakan pentas Parti Keadilan yang diadakan di Hulu Kelang. Dia nak belasah Azmin, itu masalah dia. Tapi sekarang ini maka sudah ada cabar-mencabar. Contoh apabila Rafizi secara terbuka dia kata kalaulah mereka menang nanti dan Datuk Ismail Sabri mengadakan pilihan raya, dia kata maka mereka kalau mempunyai kuasa nanti mereka akan penjarakan Datuk Ismail Sabri. Saya kenyataan itu dibuat pada minit ke berapa? Minit 14 dalam ucapan dia. Ambil balik ucapan dia, boleh baca dalam YouTube, dalam Instagram, saudara, pada minit ke 14 saat dalam ceramah yang dilontarkan oleh Rafizi. Cuma saya melihat kalau itu gayanya, bagaimana mereka mengatakan kita minta menggunakan menekan hakim, sedangkan mereka kata mereka hendakkan kebebasan keadilan mahkamah, keadilan mesti ditegakkan, jangan campur urusan mahkamah. Kalau dia sendiri bercakap, bila dia kata malam ini kita nak tunjuk, minggu depan pun kita nak tunjuk, bahawa insya-Allah kami sumbat kamu dalam penjara, sepertinya dia nak ambil undang-undang di tangan sendiri. Sedangkan bila kita menyatakan perbicaraan Datuk Zahid, Datuk Najib begini-begini, mereka mengatakan jangan campur urusan mahkamah. Kita harus mempertahankan istana kehakiman. Tapi bila dengar ucapan Rafizi semalam, saya terkejut. Saya kata macam mana timbalan Presiden Parti Keadilan boleh melontarkan kenyataan kalau pilihan raya diadakan, jika mereka berkuasa, kami akan sumbat Datuk Ismail Sabri ke penjara. Itu mana nak ambil tindakan tangan sendirilah. Nah, saudara, seolah-olah dia akan lantik hakimnya, dia akan lantik dia punya AG, sedangkan waktu Datuk Seri Azalina berucap dengan Ali UMNO di PWTC, mereka mengkritik sebenarnya orang kita. Itu yang dipertikaikan. Tapi macam mana bila Rafizi mengatakan nak sumbat orang, nak bagi masuk dalam penjara dan sebagainya? Saya kata, apa hal ni? Sebab itu kita nak bercakap biar berfakta. Keterlanjuran. Ini saya mempersoalkan. Saya haraplah kita warga cinta damai. Kita nak sedap berucap. Karena sedap berucap, jangan lupa kalau buat pilihan raya juga dalam keadaan rakyat tengah susah, banjir begini, kalau kita menang, kita sumbat dia ke penjara. Itu apa hal tu? Carilah cerita lain. Boleh nak marah. Saya sebagai timbalan Presiden Keadilan, kita menentang diadakan pilihan raya di saat rakyat susah kerana banjir. Stop. Jangan pula nak sumbat ke penjara. Kalau dah dilontarkan kenyataan sebut, seolah-olah kamu nak ambil tindakan undang-undang di tangan sendiri. Sedangkan Datuk Azalina Osman baru bercakap, jeng. Dia kata begitu. Dipertikaikan. Macam mana UMNO menyalahgunakan kuasa. Ini keadaan sekarang ni. Saya melihat. Malahan, saudara, jadi sekarang ni artinya kalau Pakatan Harapan atau PKR menang, maka tidak mustahil mereka akan segera melantik pegawai negara yang boleh ikut telunjuk mereka. Sebab dia kata nak penjarakan Datuk Ismail Sabri kerana mengadakan pilihan raya di saat bulan banjir. Saya buat kenyataan sebab saya dah cakap. Saya ingat dalam minggu lepas saya kata, kedudukan saudara Rafizi sebagai timbalan Presiden, dia tak boleh lagi macam dulu dalam invoke mengatakan begitu begini, tak boleh. Saudara Razali Samad, ini cantik. Saudara Samad dia kata saya merayu agar kerajaan luluskan, keluarkan KWSP. Sepatutnya begitu. Kita warga cinta damai. Betul. Saat anda mau meraih sokongan, mau meraih perhatian daripada massa, saat anda berucap, jangan izinkan diri anda terperangkap dengan kata-kata yang tidak masuk akal ataupun menerjemahkan sikap sebenar anda. Anda mengatakan tak, program negara tu orang kita. Itu kenyataan sisi tempoh hari. Lunyai dia kena. Sedangkan dia kata bila kalau PKR ke Pakatan Harapan menang, tidak mustahil mereka akan melantik pegawai negara yang boleh ikut tunjuk mereka dan akan melakukan apa saja mengikut apa yang mereka mahu. Jadi parti sebut tidak sewajarnya dalam keadaan begitu dia beri peluang.
Begitu juga, ini sudah ini Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pak Syekh pun naik Syekh juga. Sebab Rafizi dah berucap begitu, dapat sokongan, orang bertepuk. Saudara Muhammad Izwan, dia belajar dengan Atuk. Itu keadaannya, saudara. Dan bila dengar Rafizi berucap, berapa semua, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun naik. Jadi Pak Syekh, dia pun naik Syekh. Kalau Rafizi nak sumbat pemimpin untuk ke penjara. Tapi dalam ceramahnya dia kata dia tidak akan memberi bagi dia tidak ada maaf bagimu. Presiden PKR Dr. Seri Anwar Ibrahim bersama timbalannya Datuk Seri Rafizi Ramli menunjukkan belang mereka yang sebenar. Apabila dia naik Syekh. Jadi akhirnya ceramah semalam dipenuhi dengan kebencian. Benci sangat pada UMNO. Yang saya hairankan, ditalanya UMNO semata-mata. Balonlah Tan Sri Muhyiddin yang melakukan pengkhianatan. Betul, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata, kita ingat, kita akan serang. Kita akan serang Azmin Ali. Kita akan serang kawasan Ampang. Okey. Kerana anda dikhianati oleh mereka ini. Saya cuba saudara ikuti balik. Waktu saya hadir dalam sembang hangit dengan pakar ni bersama dengan UMNO dengan Pakatan Rakyat Parti Keadilan, pilihan raya PRU 14 hampir sama. UMNO dikhianati oleh kata-kata. Parti Keadilan juga dikhianati oleh orang dalaman. Cuma UMNO tidaklah sampai ke level timbalan presiden. Tak adalah pula naik presiden UMNO khianat sampai keluar parti. Saudara, adalah naik presiden macam mana yang dilakukan oleh langkah Sheraton. Sama je. Tapi hairannya apa yang dilakukan dalam siri kempen di Ulu Kelang semalam, dia serang UMNO. Saya geleng kepala. Seranglah Tan Sri Muhyiddin. Seranglah Azmin habis-habisan. Ini keadaan saya kadang-kadang saya tengok begitu. Memanglah dia macam Mak Sabu lah nak cerita yang nak dapatkan seronok. Dengar cerita nak balon ni, memang nak balon UMNO ni memang sedap lah macam-macam cerita. Sebab itu saya kadang-kadang begini, terus terang saya mengatakan saya agak kesal ruang kepada orang membaca. Dan mereka meletakkan UMNO ni target. Dan yang saya sehairan-hairannya, tiba-tiba dia dipenjarakan. Sepatutnya okey sekarang ni, inilah patutnya begitu. Datuk Seri Najib, kita minta maaf lah kali ni. Datuk Seri tak dapatlah bersama dengan kita untuk pilihan raya. Kami pun kalau boleh nak lawan juga. Kan seronok dengarnya. Ini tidak. Selepas ini apa-apa Datuk Rosmah pula. Jadi macam pilihan raya yang ke-18 dulu. Pilihan raya 2018, pilihan raya PRU 14 sama. Dulu Najib sentrik dan Datuk Rosmah sentrik. Dan hari ini diwujudkan pula Datuk Seri Zahid sentrik pula ni. Datuk Zahid juga akan mengikut untuk masuk ke penjara. Jadi anda mengambil tindakan undang-undang ke? Kenapa anda mahu mendapatkan sokongan ataupun melontarkan kejutan ala Mak Sabu lah? Orang kata cepat cakap lepas. Anda tidak tahu bahawa tindakan itu kadang-kadang dilihat seolah-olah contempt of court. Boleh cakap nak balon Presiden UMNO tak ada masalah, saya tak marah. Tapi jangan balon UMNO ya. Balonlah Presiden UMNO, tak ada masalah begitu. Tapi cara kena. Jangan sampai kita juga akan menyusul Datuk Seri Zahid ke penjara. You hakim ke? Nak tunjuk bahawa you ada kuasa ke? Ini Saudara Zami. Saudara Zami, yes betul. Kita mengharapkan agar Datuk Seri Sabri, Menteri Kewangan, Datuk Zafrul, jangan lupa rakyat tengah susah ni. Rakyat susah ni, tolonglah keluarkan kumpulan wang sebenar pekerja bagi mereka yang punya balance lagi. Dan saya nak bagi pencerahan lagi bahawa dalam keadaan kempen-kempen politik kali ini, kenapa Parti Keadilan memilih untuk menyerang peribadi? Apakah itu jaminan untuk mendapat sokongan? Rakyat nak tahu. Hari ini harga getah di pasaran RM2.50. Kalau itu boleh seranglah. Kita merasakan sudah sampai masanya. Berilah keyakinan pada parti kami. Kita akan mentadbir negara untuk memastikan harga getah distabilkan supaya tidaklah sampai RM2.50. Ini kerana kerajaan yang ada sekarang ni kerajaan campuran, kerajaan yang lemah. Boleh, tak ada masalah. Ini nak hantar ke penjara, nak serang. Aku tak rajang.
Itu bukan bahasa orang seorang presiden. Itu bukan cara nak calon Perdana Menteri. Benar. Orang Melayu ni tengok orang bergaduh, entah, balun. Tapi anda popular begitu. Apakah akan dapat pada undian nanti? Ini keadaan. Saudara Azizan Ibrahim, dia kata, Pak Mak tak berani pun nak sama Rafizi dengan Anwar. Itu keadaannya. Dan saya dengar lah macam mana Datuk Seri Sabri ambil tindakan mahkamah pada saudara Datuk Lokman. Bagi saya lah, kenapa kita sama menyaman? Bukan tak boleh panggil datang ke pejabat. Saya yakin kalau dipanggil bukan susah sangat. You ada pegawai apa semua, panggil lah. Sama-sama kita ni tak perlulah sama menyaman. Saman keadilan. Yang nak menghantar Datuk Seri Sabri, kalau buat pilihan raya musim haji begini, nak hantar ke penjara, itu boleh satu ugutan. Itu sepatutnya kalau nak buat, bagi saya lah. Tapi terpulanglah, anda sebagai Perdana Menteri, anda punya kuasa dan sebagainya. Tapi bagi saya tak molek, tak cantik. Saya melihat, cuma yang saya paling bersimpati dalam keadaan sekarang ni, saudara, ini ialah kita mengamalkan politik matang. Saudara Jet Fly, dia kata ini kerajaan tembok atap. Itu tidak dinafikan. Sebulan, 2 bulan dulu saya dah katakan, rakyat dah bagi, malam pun saya seronok apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dia mengakui. Dia kata betul, dia kata ada orang mengatakan bahawa rakyat sudah beri kepercayaan pada Parti Keadilan, maka kita gagal untuk mentadbir dengan baik apabila kita serahkan pada Dr. Mahathir. Akhirnya dia mengaku kebenarannya. Ini yang saya katakan bahawa rakyat dah bagi peluang kepada Parti Keadilan. Dan UMNO sendiri tidak pun mewujudkan suasana demonstrasi ke, bergerak dekat jalan ke, bakar jambatan ke, bakar rumah. Tak ada. Dengan redha hati, dengan manis muka, Datuk Seri Najib menyerahkan kuasa kepada Parti Keadilan yang dipimpin oleh waktu itu Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Tapi dia tak bagi Parti Keadilan berani serah pada Dr. Mahathir. Jangan salahkan pada kami. Jangan salahkan UMNO. Sebab itu anda tak seharusnya menyerang UMNO. Pergi seranglah Dr. Mahathir. Kadang-kadang betul juga apa yang dikatakan oleh saudara Raja Petra Kamarudin. Kita kadang-kadang tersasar dalam serangan. Kita serang yang bukan-bukan. Serang UMNO, serang Zaid Amidi, serang Ma'e. Sepatutnya serang Dr. Mahathir. Anda sudah memberi kepercayaan pada Dr. Mahathir. Dr. Mahathir ternyata gagal. Akhirnya sekarang ni tak mana muka ke? Parti Keadilan sekarang ni nak minta undi sekali lagi daripada rakyat. Kalau rakyat cakap, dulu kami dah bagi. Buat apa nak sekarang? Kami tak nak bagi dah. Nak jawab macam mana? Sebab rakyat melihat, dia dengar cakap Mat Sabu. Kata Mat Sabu, kalau kami gagal kali ini, Mai 5 tahun lagi akan datang, tukarlah kerajaan kami. Terbukti gagal. Tak usahlah nak membela, nak mewujudkan bahawa kata apa ini, nak menegakkan benang basah. Jangan. Ternyata gagal apabila wujudnya langkah Sheraton. Itu antara kegagalan paling besar. Akhirnya pelabur-pelabur lari. Pelabur-pelabur melihat macam mana kepincangan, kesongsangan dalam aura demokrasi. Kamu Parti Keadilan yang menangi majoriti di kalangan anda semua tak jadi Perdana Menteri. Yang minoriti Parti PBM jadi Perdana Menteri. Bukan sekali, 2 kali daripada Parti Pribumi Bersatu memegang tampuk kuasa negara. Pertama Dr. Mahathir, berlaku langkah Sheraton. Maka kedua naik Tasimuddin, juga daripada PBM. Akhirnya pelabur kata, macam mana nak percaya macam ni? Berlaku ketempangan dalam kepimpinan, politik yang tak stabil. Dalam keadaan begini, akhirnya bagi pula pada Datuk Seri Sabri. Dalam keadaan yang tempang lagi, kerana kita pun dari segi UMNO-nya cuma ada 42 kursi. The majority itu ada dekat DAP, ada Parti Keadilan. Kenapa anda tak ambil? Ini persoalannya, saudara. Jangan tanya saya. Saya bercakap betul serang, cuba anda fikirkan. Saya tak berminat untuk nak maki hamun. Saya bercakap soal fakta berpolitik. Rakyat sudah pun memberi kepercayaan kepada Parti Keadilan untuk menerajui kepimpinan negara. Tapi, apa yang berlaku? Kepercayaan rakyat dikhianati. Kalau anda melantik Dr. Mahathir waktu itu, artinya anda khianat.
kepada keyakinan dan kepercayaan rakyat. Itu fakta. Dan lepas ni anda nak minta balik undi sokongan rakyat, terpulang. Cuma saya katakan cara tak kena. Sebab anda serang UMNO. Ada orang hantar kiriman pada saya tadi. Adalah pimpinan daripada Parti Keadilan. Dia kata UMNO tak terlibat dalam langkah Sheraton. Ini faktanya siapa yang buat langkah Sheraton? Timbalan Presiden Keadilan. Ini fakta, jangan lari. Kalau langkah Sheraton itu dibuat oleh Syamuddin, ataupun dilakukan oleh Datuk Ismail Sabri, ataupun dilakukan oleh Datuk Zaid Abidi, boleh. Tiba anda nak, jangan saya mengadakan satu persepsi, tak betul tu. Sekarang ni saya setuju, saya dengar bila Datuk Anwar Ibrahim dia kata kita akan serang, kita akan terkam apa ini Azmin. Okeylah, hukumlah sebab dia ahli anda yang mengkhianati. Bagaimana macam mana UMNO? Sebab itu UMNO tidak akan sama sekali untuk meredhakan untuk kami bekerjasama dengan PBM. Sebab itu bila PAS mengajak kita bersama dengan Perikatan Nasional, no way. Tidak sama sekali. Malahan kami juga akan menyerang 16 kerusi parlimen yang dikhianati oleh ahli kami. Cuma kita belum buka pentas lagi. Saya belum naik pentas lagi, saudara. Kalau saya naik pentas nanti, saya akan balun sebalun-balunnya. Ini saya beri pencerahan. Saya bersetuju. Saudara Noriman Karab, dia kata, bagi tahulah orang Melayu semua harap bantuan. Ini benar. Saat ini Datuk Ismail Sabri, anda mewakili UMNO. Ya, apabila berlaku kepimpinan negara sekarang ni, rakyat tengah susah ni, fikirkanlah antaranya kumpulan wang sebenarnya pekerja. Yang keduanya, kalau ada saki-baki, ada sikit duit lah daripada kantung negara tu, bagi-bagilah kepada mereka yang B40, B60 dan sebagainya. Orang yang susah, rakyat yang susah untuk beli susu anak. Ini keadaan. Anak-anak ni bila balik ke rumah, anak-anak menangis kelaparan, tentulah bapa, ibu-ibu tidak boleh tahan. Mereka okey, terkering, tak apa, mereka boleh berpuasa. Tapi kalau anak kelaparan susu, anak nak susah kita lah nak beli lampin apa, boleh buang pakai, tak payah. Fikirkan apa nak makan. Lepas itu pastikan harga barang dikawal. Ini yang paling penting. Sebab itu acara bentayan dia kata kita tunggulah 17 hari bulan. Betul. Rakyat satu negara, Datuk Seri Presiden, rakyat tengah menunggu apa keputusan yang akan dibuat. Jangan sampai rakyat mengatakan pergilah cakap Tok Subah bikin. Itu masalah. Cuma saya berbalik tadi, saya katakan saya cuma bersimpati dengan ahli parlimen daripada Muar, Saudara Sadiq. Saudara Sadiq dia kata dia nak minta masuk dalam Pakatan Harapan. Tapi akhirnya mungkin boleh dapat, boleh tak dapat. Tapi saya tidak nampak bahawa parti muda ini akan diberi peluang untuk bertanding kursi-kursi yang selamat. Akhirnya muda akan diberi kursi-kursi cak ayam lah. Itu pasti, saudara. Mungkin juga oleh segi keadilan mereka nak balas dendam. Waktu pilihan raya negeri Johor, kursi diberi pada Amanah, mereka tuntut, Amanah pun bersetuju kerana nak jaga undi anak-anak muda kononnya, maka diberi pada parti muda. Orang marah. Akhirnya macam mana? Saudara Uji Rock, Uji bagus, saudara. Mohon saudara Uji Rockers, dia kata mohon bantuan keluarga fasa 3 dipercepatkan kerana ramai dah mengeluh. Ini saya haraplah, saya mengharapkan supaya memikirkan sekarang ni dipercepatkan bantuan keluarga Malaysia. Dan rakyat dah tertekan amat sangat. Saudara bukan saudara, saya dapat laporan, telefon saya, mesej saya. Bila saya keluar tadi, saya berbual dengan seorang senator. Dia kata dia melihat bahawa keadaan politik hari ini, dia kata kebejahatan politik dan seolah-olah rakyat tidak disantuni apabila harga barang. Betul, ada kumpulan jihad inflasi, tapi sejauh mana ia terlaksana? Saudara Norit tak sabar tunggu 17 bulan. Melati Fiah, BN UMNO juga yang terbaik. Saudara, kita mengharapkan agar Yang Berhormat Datuk Seri Presiden dapat melakukan tugas dan tanggungjawab menjadi nahkoda kapal. Anak-anak buah, kalau ada juragan-juragan yang mabuk laut,
rehatkan. Kalau masuk melawan, campak ke laut. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.